Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seseorang itu melihat beruntung ataupun tidak beruntung? Ada satu kisah di zaman dahulu. Satu ayah, satu anak lelaki dan seekor kuda yang kurus. Orang kampung bagi tahu, kamu tidak beruntung kerana mempunyai kuda yang kurus. Tapi si ayah berkata, belum tentu. Beruntung ataupun sial belum tentu. Kemudian dalam beberapa hari hilang. Kuda yang kurus itu hilang. Orang kampung bagi tahu, kamu tidak beruntung sebab kuda kurus kamu sudah hilang. Dia kata, belum tentu. Kemudian dalam masa beberapa hari, tiba-tiba kuda yang kurus itu balik rumah dan membawa 100 ekor kuda jantan yang liar masuk dalam kandang dia. Kemudian orang kampung datang lagi bagi tahu, beruntungnya kamu kerana 100 ekor kuda jantan sudah masuk kandang kamu dan menjadi milik kamu. Si ayah berkata, belum tentu lagi. Kemudian keesokannya, anak lelaki dia tengok kuda jantan yang sihat, yang kuat, dan anak lelaki dia cuba menunggang kuda. Semasa dia menunggang kuda, tiba-tiba kuda itu tak boleh kontrol. Kuda itu mengamuk, jatuh anak dia, patah kaki anak dia sebab dipijak oleh kuda. Kemudian orang kampung bagi tahu, kamu tidak beruntung kerana satu-satunya anak kamu sudah patah kaki, sudah tidak bermaya lagi, tak boleh nak bantu kamu lagi. Si ayah bagi tahu, belum tentu. Kemudian selang beberapa hari, raja memerintahkan panglima dia untuk mengutip semua anak-anak lelaki yang berumur 18 tahun lebih kurang, kutip semua, bawa pergi berperang sebab kita ada peperangan nak melawan musuh. Jadi rombongan raja pun datang cari semua anak muda lelaki yang berumur 18 tahun lebih kurang 15 ke 18 untuk dia bawa berperang. Kemudian sampai ke rumah pakcik tadi, wakil raja tengok anak dia patah kaki, sakit, dan mereka berkata tidak berguna anak ni. Jadi kita tak perlu bawa dia pergi berperang. Yang lain semua kita angkut. Budak ni seorangnya kita tak angkut sebab dia patah kaki dan tidak bermaya. Selepas itu orang kampung pergi lagi jumpa ayah dia, beruntungnya kamu kerana anak kamu tidak diangkut untuk pergi berperang. Ayah dia kata, belum tentu. Kemudian daripada kisah ini, Profesor Inggeris, Doktor Profesor telah buat kajian. Dia mengumpulkan dua golongan. Dia mengumpulkan beberapa orang, dia letak pada dua golongan. Satu golongan orang yang selalu beruntung, yang kedua golongan yang selalu tidak beruntung. Daripada hasil kajian, dia tanya, dia kaji lagi. Kemudian dia dapat 3 benda yang menyebabkan orang rasa sentiasa beruntung, berbeza dengan orang yang sentiasa tidak beruntung. Yang pertama ialah orang beruntung melihat peluang. Bagaimana orang beruntung melihat peluang? Orang beruntung melihat peluang itu dia terus ambil. Sebab dia melihat setiap peluang itu penting. Setiap masalah adalah peluang. Tapi bagi orang yang tidak beruntung ni, dia apabila dapat peluang, dia sentiasa melihat di manakah masalah akan datang. Apabila dia buat peluang ni, mungkin masalah akan datang. Jadi dia melihat setiap peluang daripada sudut masalah. Setiap peluang adalah masalah bagi orang yang tidak beruntung. Bagi orang beruntung,
Setiap problem adalah peluang. Dia berbeza. Itulah perbezaannya. Yang kedua, perbezaan orang beruntung ialah orang beruntung membuat keputusan berdasarkan kepada intuisi, gerak hati. Kebanyakan orang beruntung dia menggunakan gerak hati. Setelah dia buat kajian dari segi nombor, kemudian dia menggunakan gerak hati untuk membuat keputusan. Itu orang beruntung. Orang yang tidak beruntung, dia buat keputusan dengan mendengar cakap orang ataupun dengan ikut-ikut orang. Itulah ciri-ciri orang tidak beruntung. Dan yang terakhir sekali ialah orang beruntung melihat setiap masalah ataupun setiap kegagalan adalah batu loncatan untuk berjaya. Bagi orang yang tidak beruntung, dia melihat setiap masalah adalah pengakhiran hidup dia. Dia melihat setiap problem yang datang, dia akan rasa, alamak, kenapa saya masih kena lagi? Macam itu. Setiap masalah dia fikir, kenapa saya kena? Kenapa orang lain tidak kena? Saya pun sebenarnya menghadapi benda yang sama. Apabila saya buat satu benda dan benda itu berjaya, tiba-tiba tak dapat nama, tercicir nama dan tidak dapat reward. Dan benda itu sebenarnya bagi orang yang beruntung, dia melihat sebagai batu loncatan untuk kejayaan yang lebih lagi. Setiap problem adalah batu loncatan, bukannya setiap problem pengakhiran hidup. Dan kita kena ingat, kita sebagai manusia ada qada dan qadar. Apa yang berlaku kepada kita mungkin masalah hari ini, tapi sebenarnya masalah itu adalah untuk membuka peluang di hari besok. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.